kepada penganjur di atas penganjuran wacana ini. Jadi saya akan berikan floor ini kepada hadirin. Minta boleh guna mic yang ada disediakan oleh pihak Urustia. Jadinya semua kena guna mic sebab pendengar radio nak dengar tentang soalan. Jadinya mungkin Urustia mungkin boleh run sedikit mic ini. Jadinya tata caranya mudah, bagi tahu nama dan daripada mana dan soalan kepada siapa. Okey? Okey, ada soalan boleh angkat tangan. Belakang. Minta test mic dulu baru. Tadi bunyi tak bunyi pula. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zainuddin bin Muhammad daripada Seramadu. Jadi soalan saya ada dua. Saya tunjukkan kepada namanya YB Syalam. Yang pertama, tadi dinyatakan bil persendirian ini akan dibawa dan telah dibawa kan? Dan rakyat sedang melihat perkembangan seterusnya sama ada akan berjaya dibawa atau sebaliknya. Jadi soalan saya, sekiranya dibawa, tadi YB menyatakan bil ini memerlukan 325, memerlukan majoriti muda. Sekiranya dapat majoriti muda, adakah dia boleh terus dilaksanakan tanpa membabitkan Majlis Raja dia? Soalan pertama. Soalan yang kedua, kita presiden pun sudah memahami yang nak dipindah ni dengan kanun jenayah asalnya 2 Kelantan telah lulus 1993 dulu. Cuma nak pindah dan nak di sana. Jadi soalan saya, mungkin rakyat berpandangan apabila dilaksanakan ini kita menjadi seperti Brunei ataupun Saudi Arabia. Tetapi setelah saya dengar penjelasan tadi, kalau diluluskan dan dilaksanakan di Kelantan, enakman ini kanun jenayah ini bukan dia berjalan persendirian, malahan di samping kanun jenayah saya ini Mahkamah Sipil masih berjalan. Betul masih berjalan. Jadi soalan saya, adakah nanti apabila dia berjalan, penguatkuasa kepada 2 set undang-undang ini, 2 set undang-undang ini, penguatkuasa je maksud saya, polis dan siapa, adakah penguatkuasa yang sama? Wallahualam. Okey, terima kasih. 2 soalan tapi panjang. Okey, baik. Soalan lain daripada saya nak jumpa di mana dulu? Ini dari soalan daripada pendengar. Okey, kita dengar pendengar dulu baru kita bagi Abang Faiz Fazil. Seorang berkuah nak tanya soalan. Ini soalan untuk YB Anthony. Okey. Kenyataan DAP jelas menunjukkan bahawa DAP amat menghormati perlembagaan dan sanggup mempertahankan perlembagaan negara dengan apa cara sekalipun. Maka sebab itu parti DAP tidak bersetuju dengan undang-undang hudud bukan kerana ianya undang-undang Islam, tetapi DAP menentangnya kerana hudud bercanggah dengan perlembagaan. Soalannya, anda kata hudud memang telah termaktub di dalam perlembagaan negara sejak dari awal pertumbuhan negara dan ada pihak yang cuba mengikut hudud yang telah termaktub di dalam perlembagaan. Apakah ketika itu DAP akan juga lantang mempertahankan perlembagaan dari diganggu gugat yang mana hudud sebahagian daripada perlembagaan? Itu soalan pertama. Banyak lagi. Bawa soalan ni? Ada 2 soalan untuk 2 soalan. Okey, baik. Saya ingat 10. Okey, benarkah DAP menentang hudud ataupun hanya sekadar sindiran sinis kepada PAS ekoran sekat khianat Tuan Guru Haji Hadi? Ini soalan penting. Ada lagi
menyiasati muktamar nanti. UG UG. Saya kira terang di UG. Okey. Saya pun tak tahu lah kali sama, YB kali sama di UG atau tidak. Okey, yang pun saya Jepun ke atau UG, tak tahu lah. Okey, seterusnya. Guru ada YB ya. Apakah kelemahan Haji Hadi punca terletakkan dalam PAS dan Pakatan Rakyat namanya? Dan apakah misi PAS jika tidak lagi berada dalam Pakatan Rakyat? Adakah akan bersama UMNO atau kembali kepada 1985? Berikutan Syeduk Ampun kata lebih baik bergabung dengan UMNO. Berbandingkan. Itu. Okey, baik. Terima kasih. Soalan hebat ni YB. Luar biasa. Okey, soalan daripada peguam kita. Masa Pak Hafiz Fazil kepada awak ketua peguam. Lihat tak masa panjang sikit kan? Okey, saya bagi. Juga boleh bisa. Okey. Saya lihat tajuk pertama adalah pasca Ada 7 pihak dan setahun we want to understand tonight that we love this coalition. We hope both parties sit together and get consensus to protect and preserve this coalition. So tajuk yang kedua pasca itu. For me, both parties bagi dua parties. PAS tak tahu apa yang terbaru. DAP tak tahu apa yang dicakap. Simple reason because tak ada keterangan yang well explanation tentang perasaan manajemen kedaian. Manajemen kedaian ini melibatkan undang-undang. Dia melibatkan technical undang-undang, legal technical. Jadi apabila orang politik bercakap, dia akan jadi tahu biru kepada undang-undang ini. Okay. Kita semua tahu pelbagai kesimpulan dibuat atas dasar social contract. Juga sebab itu bila nak diwujudkan kemerdekaan, British melihat kepada wujudnya 3 axis utama. So they drafted the constitution based on these 3 major axes. Jadi wujud kemerdekaan ini dan memandangkan Islam itu orang Melayu adalah orang asal tanah Melayu. Maka diberikan kelebihan kepada orang Islam untuk membuat undang-undang resmi dan ada di bawah list 2 of Schedule 9. Schedule 9 list 2 ini menyebut salah Mahkamah Syariah boleh membicarakan apa-apa kesalahan against the precept of Islam. Dan ini yang diamalkan sejak merdeka, iaitu zina, liwat, mazhab, syuruk dan demonstrasi yang berdemonstrasi. Dan saya percaya semua pihak masuk dan Muslim mengiktiraf wujudnya Mahkamah Syariah dan kuasa ini tidak ada bangkangan seperti yang disuarakan oleh Wabi Etenilong. Jadi wujud kata dilaksanakan ini telah diamalkan di seluruh negeri Malaysia. Cuma hukumannya tak setimpal dengan apa yang diwahyukan. Jadi apa yang dibentangkan oleh Kelantan 1993 dan 2015 tak banyak beza. Tentang wujud ini dan resource di mana wujud 1993. Dia bukan satu benda baru. Dia hanya di-improve 2015. Dan saya nampak apa dia 355 ini dibidangkan dan dia adalah pintu kepada peningkatan hukuman. Bila kata 355 ini dilaksanakan, maka semua negeri di Malaysia boleh laksanakan undang-undang yang sedia ada. Zina ada di 9 ni, syuruk ada di 9, intoxication ada di 9. Cuma hukuman tak setimpal. Itu yang tak dibuat. Dan berlaku confused di kalangan setengah masyarakat. Minta maaf apabila menyampaikan wujud yang dilaksanakan dengan penal offences, iaitu adultery, robbery dan juga qisas ataupun hurt and murder. Ini takkan disalahkan. Pada ini melibatkan whole system
legal system, betul court system. Ini perlu masa yang lebih panjang. Allah bila kita laksanakan itu bukan dalam fikiran kita, tapi yang kita nak laksanakan yang empat ini. So I don't see any problem. Should be relaxed. So sebab saya akan coalition ini, saya minta Ketua Parti Presiden Council bincang dan keluarkan statement yang common statement, okay, mengatakan apa yang ada di kita adalah undang-undang sedia ada, cuma kita minta UMNO sebab dia control the federal government. Atas 355 ini di bawah federal law. Jadi dia sendiri yang tidak militan the ball. Jadi rakyat takkan salahkan PAS dengan apa. Dia minta itu kan nombor 2 saya mohon kepada Wabil Ali Samad untuk menyemak balik bil persediaan yang telah diusulkan oleh Wabil Marham. Sebab I have seen this bill, and if it's not the wrong bill, saya contradict what Datuk Usam said. If it's not the wrong bill, okay. So saya mohon Wabil Ali Samad dalam surat besar minta dikeluarkan produk bil ini dan seek the legal advice whether this konsisten dengan apa yang PAS nak buat. Okey. Okey, sama. Berapa lama lagi ni? Okey, seminit. Okey, saya bagi seminit. Jadi dan kita faham dulu ni dimainkan oleh media law. So apa kita turunkan dulu untuk lakukan Malaysia. Dan seorang Melayu memainkan isu hulu lakukan Melayu. Okey. Jadi saya minta kedua pihak baik PAS, fashion akan PAS total, tapi fashion dalam PAS dan fashion dalam DAP dia akan isu ini. Because let the parliament take the stand. But benar ke parlimen, benar ke gedung, tak payah bising soal ini sebab tak sebab ada isu, banyak isu. Okay. Dan apa dia, saya minta tidak ada attack each other. Dan everybody will love their president. We love our president, and so do they. Okay. Let the ahli choose their own president. Okay, pertama akan sabarkan. Datuk Seri Ali Awang pun akan come. Let the members choose who will be the next president. Ini belum tanya soalan siapa pilih presiden pilihan kan Abang Faiz Bazir. Nanti lain. Saya tak dapat pilihan sebab ayah saya bekas presiden. So dia akan beri influence. Okay, so itu saya minta kan nombor 2 tidak ada attack. Dan nombor 3 soalan saya pada Wabi yang kedua. Apa dia? Saya dapat PR di peringkat pusat jalan dengan baik. And certain state macam Johor, Perak, dia jalan dengan baik. Tapi di Negeri Sembilan agak slow. Dan saya tak tahu cerita detail. Dan saya harap saya nak tanya Wabi yang kedua, apa next step untuk DAP menggerakkan semula Pakatan Rakyat mereka sedang yang lebih aktif dan gitu. Okey, baik, kita akan jawab soalan dulu. Dan tadi saya ada dapat beberapa orang mungkin daripada angkat tangan, sebelum kaki angkat tangan. Kita akan buka semula floor selepas jawapan daripada ahli. Persilakan. Terima kasih, saya jawab dulu. Terima kasih saudara ada lain Ustaz Zeno. Saya setuju dengan pandangan saudara. Kebanyakan pandangan saudara saya setuju. Cuma apa yang saya kata, kalau undang-undang itu dan tindakan dan pelaksanaan yang ingin dilaksanakan itu hanya berkaitan dengan
khazaf, hanya berkaitan dengan hukuman minum haram, hanya berkaitan dengan zina dan ditambah hukuman. Saya rasa itu kita boleh bincangkan. Dan saya melihat bahawa memang perbezaan kita itu tak akan selesai. Tetapi malamnya dia bukan begitu. Dia bukan begitu. Malamnya dia bukan begitu. Enactment jenayah syariah Kelantan telah kita lihat. Dia berlibat kepada kesalahan mencuri, kesalahan merompak, kesalahan merokok yang terletak dalam pidana kerana keseksaan yang ada pertindihan. Itu yang saya kita dah lihat draft itu. Rokok tak ada. Just now rokok in the enactment. No rape. Okey, mencuri ada kan, merompak ada. Okey, itu yang sudah ada. Dan ditambah pula kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh umpamanya Dr. Hikmah, termasuk bagaimana memotong tangan itu. Beliau telah sampai ke tahap itu yang menakutkan kebanyakan orang bukan Islam. Jadi itu bagi saya ialah telah bertindih dengan pelembagaan persekutuan. Itu yang saya maksudkan. Kerana kalau itu penerangan sebenarnya apa itu 355 disampaikan kepada masyarakat bukan Islam, dia tidak akan sampai ke tahap itu. Tetapi masalahnya ialah apa itu angka 355. Kebanyakan orang tak tahu. Apabila katakan draft undang-undang sudah dikatakan Tuan Guru Presiden Haji Hadi membentangkan draft undang-undang tersebut, semua orang kata itu menjurus kepada pelaksanaan hudud. Padahal itu tak benar. Memang saya setuju, tak benar kalau ia ada berkenaan dengan Akta 355. Tetapi apa yang ada dalam draft peraturan tersebut itu kita tak tahu. Kadin pun tak tahu, saudara pun tak tahu, kita tak tahu. Sama ada saudara tak terlihat atau tidak, saya tak tahu. Tetapi yang pastinya kebanyakan orang tak tahu dan tak pernah dibincangkan. Masalahnya tak ada perbincangan. Itu yang saya kata menjurus kepada keputusan yang kita buat pada hari ini lepas, di mana kita ambil pilihan tersebut kerana tak ada perbincangan. Kalau ada perbincangan dan kita bincang, bawa semua legal expert, bincang dari segi pelembagaan, bincang dari segi undang-undang, itu kita boleh ada ruang untuk berbincang. Tetapi sekarang ruang perbincangan itu tak ada. Serana draft itu tak pernah dibentangkan ke dalam Majlis Presiden Pakatan Rakyat. Itu yang saya katakan berjurus kepada permasalahan ini. Kalau dia hanya terhad kepada kazaf, hanya terhad kepada zina, itu saya rasa ia tidak akan menjadi masalah besar. Kerana itu memang seperti kata saudara, ia sudah sedia ada. Sedia ada itu kita tak kacau, kita tak pertikaikan. Memang ada hukuman untuk orang minum arak di kalangan orang Islam. Memang kita tak pertikaikan. Lain kalau kata you nak hukum orang bukan Islam minum arak, itu saya pertikaikan. Sebab pemudi-pemudi saya akan nanti hukum saya kalau orang bukan Islam tak dibenarkan minum arak. Itu lain. Tetapi untuk orang bukan Islam, apa-apa hukuman sedia ada untuk orang Islam dari segi hukum agama itu kita hormati menteri tersebut, hormati hak yang sedia ada. Kerana itu memang telah kita laksanakan sejak mereka dulu, sejak sekian lama, itu tak menjadi masalah. Cuma masalah ialah berkenaan dengan kanun jenayah. Itu yang sangat-sangat menjadi masalah kepada kita. Kerana yang pertama yang tidak ada pemahaman, yang keduanya dia memang jelas. Dari segi pelembagaan persekutuan, ia bertindih dengan apa yang sedia ada. Berkenaan dengan Pakatan Rakyat Islam, saya memang tahu bahawa Pakatan Rakyat Islam tak wujud selepas di hari 13. Masalahnya ialah memang kita dari segi sebelum di hari ke-13 kita memang aktif, kita memang ada banyak kerjasama. Dan memang selepas di hari ke-13 kerjasama itu memang berosot. Yang antara wujudnya ialah kerana salah satu komponen kita belum ada jawatan kuasa negeri. Masalah praktikal, hari ini saya nak panggil mesyuarat pimpinan Pakatan Rakyat antara PAS, PKR dengan DAP. DAP ada pimpinan negeri, ada wakil negeri. PAS ada wakil negeri, tetapi PKR belum ada wakil negeri. Sebab PKR hanya ada pengurusi negeri yang telah dilantik oleh presidennya, tetapi jawatan kuasa negeri mereka belum di-endorse lagi. Dan jawatan kuasa negeri PKR negeri Sembilan seolah-olah tak wujud selepas di hari ke-13 kerana pengurusi baru sekarang ini yang berhormat PDD telah dilantik, tetapi jawatan kuasa negeri perlu di-endorse. Jadi kita nak panggil mesyuarat ketiga-tiga parti tak boleh. Itu masalah praktikal yang melanda Pakatan Rakyat Islam. Okay. Yang ketiganya berkenaan dengan tadi soalan daripada pendengar di internet radio tadi, berkenaan dengan sama ada ini kita sindiran sinis kepada Tunku. Saya menafikan, ini bukannya soal sindiran sinis. Ini tak ada soal sindiran sinis. Memang kita menghormati Tunku tadi dari lama lagi.
Tetapi kerana pembelian yang telah diambil, keputusan yang diambil itu kita tak boleh terima kerana jelas ada pelanggaran. Bagi kali tadi katakan dia tak pasti, dia tak tahu sebenarnya apa yang saya kata itu benar atau tidak. Tetapi mesyuarat pada 8 Februari itu diadakan di Pejabat Agung. Okey, untuk makluman Tuan Abi, Tuan Guru Hadi ada hadir. Mengapa kita adakan di Pejabat Agung PAS? Walaupun pada ketika itu memang ada pertikaian. Kita nak minta sebenarnya diadakan di satu tempat neutral, neutral ground. Tetapi akhirnya DAP kita duduk dan kita adakan di Pejabat Agung kerana kita nak bagi kemudahan Pejabat Agung PAS, kemudahan kepada Tuan Guru Hadi untuk hadir. Sebab pada kebetulan pada hari itu ada mesyuarat PAS Pusat. Selepas mesyuarat PAS Pusat pukul 12, pukul 2 kita adakan mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat. Jadi kita bagikan peluang itu dan memang Tuan Guru ada hadir pada hari itu dan keputusan yang telah dibuat itu telah dimiliki. Memang Tuan Guru sendiri berjanji bahawa apa-apa rang undang-undang persendirian akan dibawa ke dalam mesyuarat pimpinan yang akan datang. Tetapi itu tak dibuat. Itu yang kita menyebabkan keputusan itu dibuat. Soal DAP nak campur tangan itu bagi saya itu pandangan lah. Pihak-pihak mungkin ada respons daripada pihak-pihak tertentu. Tetapi bagi kita tak ada hak, kita tak ada kuasa nak mempengaruhi keputusan siapa jadi Presiden PAS selepas ini. Bagi kita tak ada pengaruh macam ini. Kerana yang akan buat pilihan ialah wakil-wakil PAS dalam perkara. Saya tak ada hak untuk mengundi. Ahli-ahli DAP tak ada hak untuk mengundi. Tetapi yang akan menentukan tanggal 7 PAS ialah ahli-ahli PAS. Memang kita menghormati keputusan itu dan juga hak itu. Tetapi hak DAP sama ada nak terus bekerjasama atau tidak, itu pun hak DAP juga. Itu hak yang akan ditentukan oleh ahli DAP. Tetapi hak untuk menentukan presiden itu hak ahli PAS. Jadi tak timbul soal kita nak mencampuri, kita nak mempengaruhi, tak timbul. Soal apa yang kita pegang ialah dalam Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat. Dan untuk menjawab bagi kali tadi dikata DAP memang kita memegang kepada keputusan Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat. Kerana bagi kita, kalau kita nak menjayakan Pakatan Rakyat, perlu ada prinsip konsensus. Prinsip decision making itu kena ada. Apabila keputusan dibuat dalam Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat, semua ketiga-tiga parti itu kena ikut. Kalau salah satu tak ikut, tak ada maksudnya, tak ada maknanya kita nak bermesyuarat, kita tak ada maknanya kita nak mengadakan apa-apa keputusan. Kalau keputusan itu boleh diambil sesuka hati. Jadi itu bagi kita, kalau kita nak komited kepada Pakatan Rakyat, apa-apa keputusan dalam Majlis Pimpinan perlu dipatuhi. Satu lagi soalan lebih yang mungkin terlepas lebih tentang jika perlembagaan, semangat perlembagaan ini memang ada wujud di dalam adakah DAP juga mempertahankan di dalam perlembagaan? Tapi dia nyata dalam perlembagaan tak ada. Perlembagaan tak ada. Jika ada. Itu soalan bagi saya itu hypothetical lah. Itu saya rasa itu soalan hypothetical. Okey, baik. Jadi minta pula YB tadi respon tentang soalan-soalan yang tadi. Tentang yang pertama tentang private bill sekiranya dah berjaya dah dibawa sudah adakah tidak perlu lagi untuk sumbangan kepada Majlis Rakyat. Dan juga soalan-soalan yang lain termasuk soalan-soalan sensitif daripada penasihat fakta. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bertanya tadi. Saya rasa kalau dalam perlembagaan sudah ada sistem perundangan Islam dan sebagainya, maka siapa saja yang jadi rakyat pada negara Malaysia dia kena patuh pada perlembagaan. Ya, sama ada kalau dia nak buat pindaan pada perlembagaan itu pun dia kena ikut cara yang lunar-lunar demokrasi lah. Ya, saya rasa itulah yang jawapan saya jawab bagi pihak tadi lah. Menjawab bagi Dalam keadaan sekarang tak boleh. Tapi macam-macam kita nak. Macam kalau dah ada dalam perlembagaan negara kan begitulah kan. Kalau kita dah jadi rakyat kan. So kalau kita nak bawa pindaan, kita bawalah pindaan melalui proses demokrasi dan sebagainya lah. Apa lalu? Itu saya punya jawapan bagi pihak saya. walaupun soalan itu bukan. Okey, baik. Bukan bagi saya. So tadi yang soalan yang kedua ialah yang pertama tadi yang dikatakan ialah sekiranya undang-undang itu diteruskan ya. Nombor satu, saya
berdasarkan kepada apa yang berlaku pada hari Khamis yang lepas, apabila Datuk Mahfuz Omar cuba mendapatkan komitmen daripada Jamil Khair berhubung dengan personal members bill ini, saya rasa bahawa ianya tidak akan dibincang, kerana pihak speaker pun belum lagi beri komitmen, dan beberapa menteri-menteri telah menyebut bahawa tak mungkin ianya dapat dibincang. Oleh kerana ianya merupakan personal members bill, private members bill. Kerana minggu depan kita ada banyak perkara yang nak dibahas, seperti mana yang saya sebut dari segi dia punya susunan keutamaan tu. Private members bill ni right at the bottom. Kita ada supplementary budget, kita ada undang-undang yang berhubung dengan beberapa isu lah, saya akan tentang ubat-ubatan, tentang pokar, terorisme dan sebagainya. Maka kalau dibahas supplementary budget pun paling kurang pun 2-3 hari. Lepas tu menteri tak jawab, kan? So amat sukar. Tetapi katakanlah, walaupun hipotetikal, katakanlah ianya dibentangkan dan ianya diluluskan, ya, maka apa yang akan berlaku ialah sekiranya personal private members bill ini adalah berhubung dengan 355, ya, tu saya tak tahu. Sekiranya ianya adalah berhubung dengan 355, maka apa yang akan berlaku ialah di semua mahkamah syariah di seluruh negara, dalam kesalahan-kesalahan yang di bawah bidang kuasanya, maka hukuman-hukuman itu boleh ditingkatkan untuk menyerupai ataupun sama ataupun tidak, saya tak tahu, kerana wording dia kita tak nampak. Tapi katakanlah ini yang hukuman sebatan itu yang sekarang ini 6 boleh dinaikkan kepada 100, tetapi pada masa yang sama mengikut cara sebatan yang ditetapkan oleh syariat, maka kesalahan azab, kesalahan minum arak, kesalahan zina bagi yang belum berkahwin boleh dilaksanakan, ya. Itu dan ia boleh mendapati apa yang ditetapkan oleh syariat, ya. Maka terpulang pada negeri-negeri pulang, sama ada mereka nak laksanakan ataupun tidak, dan sama ada ianya memerlukan kelulusan daripada majlis raja-raja. Sefaham saya lah, ya. Sefaham saya ianya perlu, ya. Maka ianya akan kiranya diluluskan di parlimen. Sekiranya UMNO berani untuk menyokong dan membenarkan ianya diluluskan, maka dia akan dibawa ke majlis raja-raja untuk mendapatkan kelulusan, ya. So itu kita tak tahu lah. Kiranya diluluskan juga dan ianya dilaksanakan, maka persoalan enforcement, sama ada nak gunakan polis yang sama, sama ada mahkamah yang sama dan sebagainya, ini pun akan menjadi satu masalah dan satu persoalan, ya. Kerana dalam sesi parlimen yang pada hari Khamis yang lepas, Jamil Khair pun sebut nak buat mahkamah syariah ni 5 tingkat ataupun 5 level, kan? Iaitu seperti mana yang civil court. So benda tu pun belum ada lagi, ya. So nak kena ada dia punya hakim-hakimnya dan sebagainya. Lalu ada banyak proses, ya. Termasuklah disebut juga dia punya pegawai-pegawai penguasanya, polisnya akan menangkap dan sebagainya. Maka ianya bukan, walaupun sekadar 355, ianya bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Kerana kita pun masalah bila pegawai penguasa mahkamah syariah ataupun jabatan agama Islam dan sebagainya pun yang sekarang ini pun banyak menimbulkan masalah. So
So dari sudut dia punya kefahaman, dari sudut dia punya training, dari sudut dia punya cara nak dapatkan bukti, nak adu dan sebagainya, so benda ni nak kena banyak yang perlu diperbetulkan. So it's not that simple lagi lah. Okey, jawapan yang seterusnya Berhubung dengan soalan yang disampaikan oleh pihak pendengar tadi, iaitu yang pertama ialah bahawa soal yang digunakan istilah sikap khianat ya, Presiden PAS ya, itu soalan dia lah ya. Lalu saya seperti mana yang saya katakan tadi, saya tak boleh nak komen ya, pasal saya tak tahu dia punya detail ya. Tetapi bagi saya lah, saya rasa kalau kita nakkan satu Pakatan Rakyat yang betul-betul berkesan dan betul-betul boleh mendapatkan keyakinan rakyat, maka persoalan penyelarasan, perbincangan bersama dan mencapai kata sepakat itu adalah begitu penting. Kita kena bezakan ya, iaitu bila Pakatan Rakyat ni dibentuk, maka dasar government by consensus, iaitu memerintah berasaskan kepada kata sepakat itu, ianya merupakan satu prinsip yang dipersetujui bersama ya. Iaitu kerana kalau tidak, kita tak boleh kekalkan perpaduan kalau masing-masing nak ikut cara masing-masing ya. So apa yang telah dipersetujui ialah kita ada satu common policy framework ya, iaitu dasar kerangka dasar bersama yang kita bersetuju bersama, kita laksanakan atas nama Pakatan Rakyat. Yang mana yang kita tak setuju, setiap parti dia boleh usahakan atas nama dia sendiri. Tapi kalau nak laksanakan atas nama kerajaan yang memerintah, iaitu Kerajaan Pakatan Rakyat, maka tak boleh. Ianya mesti untuk pelaksanaan mesti atas nama Pakatan Rakyat, kerana yang memerintah adalah Pakatan Rakyat. Tetapi usaha parti masing-masing, macam PAS untuk nak bawa supaya umat Islam semakin memahami sistem perundangan Islam lah, supaya kita nak tambah lagi sokongan untuk pelaksanaan sistem perundangan Islam dan sebagainya, tu kita boleh buat atas nama PAS. Tapi dari segi melaksanakannya, tu kita hanya boleh lakukan apabila kita ada persetujuan bersama ya. So ni kita kena faham. Lalu soal nak govern by consensus ini adalah satu prinsip yang penting ya. Dan kiranya ia tidak dilakukan, maka kita akan hadapi masalah yang seperti mana yang kita hadapi sekarang ini. Yang kedua, dia tanya sama ada kalaulah pihak UG, ini pun satu istilah yang saya pun tak nak memberikan pengiktirafan lah tentang wujudnya UG, kerana kalau saya iktiraf wujudnya UG, maka saya kena iktiraf wujudnya J-Pon juga kan? Lalu saya tak nak iktiraf kewujudan dua-dua itu. J-Pon dia tak jangan masuk campur UG dengan J-Pon ini, kerana ini merupakan satu budaya yang baru di dalam PAS. Dan saya tak nak cerita tentang itulah. Tapi yang soalan yang dikemukakan ialah adakah mereka akan bawa PAS keluar daripada Pakatan Rakyat ya. Bagi saya ini yang menjadi perbalahan yang sebenarnya ya, iaitu bukan soal tak hormat ulama lah, nak jatuhkan ulama lah dan sebagainya ya. Persoalannya sebenarnya ialah sama ada nak duduk dalam Pakatan Rakyat atau keluar. Ada yang beranggapan bahawa bila kita duduk dalam Pakatan Rakyat, maka kita ni terikat. Dan apabila kita terikat, kita tak boleh bawa agenda kita ya. Dan mereka nak membebaskan PAS daripada ikatan ini supaya PAS boleh bawa agenda PAS ya. Iaitu soal negara Islam, perundangan Islam, kanun jenayah syariah dan sebagainya, yang mana dia tak boleh bawa atas nama Pakatan Rakyat ya. So untuk nak bebaskan PAS itu supaya PAS boleh bergerak dengan agendanya tersendiri, maka dia nak bawa keluar daripada Pakatan Rakyat ya. Sama ada akan bersama dengan UMNO ataupun bersendirian, itu soal itu. Tetapi apa yang diizinkan
ialah satu suasana di mana PAS ni tak komited sama ada kepada Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional boleh duduk di tengah dan bersama Pakatan Rakyat atas isu yang menguntungkannya dan bersama dengan BN atas isu yang menguntungkannya. Ini bagi saya satu pendekatan dan pemikiran yang tidak matang, bukan kurang matang, langsung tak matang. Ya, kerana kalau PAS mempunyai pendirian yang sedemikian rupa, masuk pilihan raya, siapa nak pergi PAS? Kerana dia tak tahu PAS ni nak pergi dengan PR ke nak pergi dengan BN, ataupun part of the time pergi dengan PR, part of the time pergi dengan BN. Maka akhirnya BN pun takkan terima, PR pun takkan terima, dan akhirnya tiga penjuru. Ya, PAS akan bertanding lawan dengan PR dan lawan dengan BN, dan akhirnya BN yang menang. Ya. Okey. Saya buka sedikit lagi soalan sebab kita sudah ditentukan masa, dan beberapa soalan, dan nanti saya akan minta panel jawab dan buat kesimpulan tentang tajuk kita pada hari ini. Persilakan. Lepas Abang Zahir, Abang ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Zahir bin Abdul Rahman, berasal daripada Seremban. Soalan saya kepada Yang Berhormat Antony Low berkaitan baru-baru ini, mungkin luas sikit pada tajuk bincangkan hari ini. Baru-baru ini DAP telah mengeluarkan satu pernyataan bahawa memutuskan segala bentuk hubungan dengan Hadi. Saya nak tanya pendirian DAP, seandainya Tuan Guru Haji Hadi diangkat semula sebagai Presiden PAS, apakah pendirian DAP selepas itu? Wallahualam. itu je soalan. Okey, baik, soalan yang seterusnya. Nama saya Ahmad Zaki dari Collection. Soalan saya berkait dengan soalan yang tadi. Apa sebenarnya tujuan DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS? Sebab seperti yang disebut tadi, kalau dia dipilih semula, sebab in the process we have made a great man but fallible man into a great man but almost infallible now. Repeat kita. Balik je, DAP telah swing populariti Tuan Guru Presiden daripada kurang popular kepada lebih popular sekarang. Jadi maknanya DAP secara langsung kita akan berdepan dengan situasi mungkin perlu bekerjasama semula dengan Tuan Guru Presiden. Soalan saya kedua, ketika YB Antony ulang-ulang kata DAP masih komited dengan Pakatan Rakyat, kita dapat berita tentang DAP Sabah dan Sarawak yang membuat statement keluar dari kerjasama dan sebagainya. Saya minta bagi komen. Okey, baik. Saya buka satu saja lagi soalan kepada penonton yang ingin tanya. Soalan ni ringkas, padat dan tepat. Kalau tidak ada, saya akan minta panel untuk jawab. Tidak ada. Ada satu lagi. Okey, baik. Satu lagi. Abang pakai baju hijau, saya nampak dia angkat tangan. Saya ambil orang yang angkat tangan. Assalamualaikum. Saya dari Jumlah Seremban. Ini tak ada makna hijau ni, tak ada yang salah faham. Ya, saya bagi tahu warna baju saja. Kita dalam perkataan ni macam kita dalam rumah juga. Contoh. Kalau kita suka, kita akan cuba memperbaiki keadaan itu. Kalau kita tak suka, kita akan cik salah saja. Akan sibuk satu kesalahan itu. Tapi kalau kita nak, kita akan memperbaiki dan kita akan betulkan keadaan. Satu lagi itu sebenarnya tak ada soalan pun. Kita nak fikir macam mana kan. Satu lagi macam yang itu saya nak bawa pasal macam kita tadi kanun kesihatan dalam kanun jenayah tadi. Kalau kata dalam pakatan itu suka, dia akan cuba memperbaiki dan akan cuba yang sesama pada kebaikan. Pasal kita ada 5 perkara yang wajib bagi kita ni. Satu, kita mempertahankan agama kita. Satu, kita kena mempertahankan jiwa kita. Satu lagi, harta kita, keturunan kita dan akal kita. Dan dalam pengamal undang-undang pun 5 perkara ni akan ada dalam tu. Jadi kenalah benda tu baik sebenarnya kan. Apa pun undang-undang tu baik. Dan kita sebagai Islam, kita akan cari yang terbaik dan yang baik tu. Okey, satu lagi ni last kan.
yang eloknya, yang patutnya menjawab itu sebenarnya yang kenalah Yang kenapa kenapa bila cakap bagi pihak ni menurut masih dalam kita persoalan ini. yang kenapa tu cuba jelaskan, saya tak faham sekarang. Pasal macam tadi kita YB tadi yang tanya, yang bertanya bukan yang berhormat. Yang bertanya tadi bila mengajukan soalan tu tapi jawapan masih dalam gantung. Kan? Sepatutnya kepada siapa soalan itu? Kalau kata private view tadi, siapa yang bagi terlebih? Maksudnya Presiden PAS perlu berada di hadapan ini. Kalau kata YB Law ada jadi dalam perbincangan dalam persidangan presiden tu tadi, katanya yang jawab tu mesti kalaupun bukan kata Tuan Guru, tapi yang ada dalam soalan tu kan Okey. Cukup. Banyak lagi tapi saya cukup. Cukup. Terima kasih. Untuk pengetahuan pendengar juga, kita memang berusaha untuk memanggil authority daripada pihak Kerajaan Kelantan untuk datang pada malam ini. Kita sudah jemput YB Nik Amar untuk datang, tetapi dia ada hal dan juga dia tak dapat datang. Katanya alasannya dia ada program di Kuala Lumpur. Wallahualam, saya tidak tahu, tetapi itulah usaha daripada pihak penganjur untuk memanggil. Akhirnya yang gentleman YB Khalid Samad juga untuk datang pada hari ini. Tapi jangan maka sangat YB kan. YB ini lah minta jawab dan buat kesimpulan bagaimana hala tuju Pakatan Rakyat dan ada harapan lagi ke tidak Pakatan Rakyat selepas ini. Okey, yang pertamanya saya rasa mengapa kita putus hubungan dengan Tuan Guru Hadi itu saya dengar banyak kali ulang tadi. Saya rasa banyak ulang lagi. Sama ada apakah keputusan kita kalau Tuan Guru Hadi dilantik pula, itu saya rasa itu tak sesuai untuk saya jawab pada ketika ini, kerana itu terpulang kepada keputusan parti selepas keadaan itu berlaku. Kalau saya jawab sekarang pula kita dituduh sebagai kita nak mempengaruhi keputusan pemilihan utama nanti. Jadi saya rasa jawapan ini hanya akan ketahui sebab kita tak boleh tahu apa yang akan berlaku dalam masa beberapa bulan lagi, masa depan apa yang akan berlaku. Senario itu akan berubah dan sebagainya. Jadi saya rasa keputusan yang kita telah capai itu stand for a moment, iaitu kita masih kekal dalam Pakatan Rakyat. Itu yang saya boleh katakan buat sementara ini. Yang lain itu saya tak boleh bagikan ulasan selanjutnya. Berkenaan dengan DAP Sabah dan Sarawak itu, saya rasa itu konteks untuk Sarawak itu konteks di Sarawak sahaja, di negeri Sarawak sahaja. Dia tidak mengubah keputusan di mereka pusat dan dia hanya di negeri Sarawak sahaja. Jadi dalam konteks negeri Sarawak, dan memang dalam konteks negeri Sarawak itu memang kerjasama itu akan minimum untuk pengetahuan saudara, dia harus akan minimum. Tapi kesimpulan yang saya nak sampaikan di sini ialah memang bila kita kata kita komited kepada Pakatan Rakyat, memang kita kebanyakan pemimpin pusat DAP yang nak terus kekal komited dalam Pakatan Rakyat. Kita berasa amat sayang kepada Pakatan Rakyat, kerana kita rasa kalau kita pecah sekarang untuk kita mengambil satu jalan mudah, agak mudah. Kalau kita nak pecah itu adalah satu jalan yang paling mudah. Kita pecah saja, tak payah banyak soal lagi, tak payah banyak isu lagi. PAS pun mungkin lebih senang, DAP pun lebih senang. Kita tak payah jawab musuh politik kita. Sebab sekarang ini kita diserang bertubi-tubi oleh musuh kita, oleh MCA, oleh gerakan dan sebagainya, yang mengatakan kita bahawa kita ini berjuang. Serangan terhadap DAP ini berkenaan dengan isbab YouTube ini, MCA serang DAP lebih kuat daripada serang PAS. Dia bukan serang PAS, dia nak buat dia pergi timbul jalan DAP pasal mundur. Dia bukan timbul jalan PAS. Saya pun pelik, saya tanya MCA, you tak sokong mundur, you nak lawan mundur, patut pergi berjamaah dengan PAS. Mengapa pula datang pejabat DAP? Minggu lepas Ketua Pemuda MCA bawa salinan surat kertas jawatan kepada semua wakil rakyat DAP. Dia kata sebab Kelantan nak asal mundur, ini DAP punya salah. Sebab DAP memperkuatkan PAS sehingga PAS sekarang ini dah berani dah nak buat mundur. Ini ujar MCA. Dia kata sebab DAP bersama dengan PAS, maka kita adalah mengkhianat kepada orang Cina, kita mengkhianat kepada orang bukan Islam. Ini yang dikatakan oleh MCA gerakan sekarang. Kalau bagi kita,
Dan jalan mudah kita pecah dia. Tak payah lepas, tak ada lagi baggage. Mungkin untuk PAS pun kata di kalangan orang Melayu, kalau dipecah dengan PAS pun tak ada baggage. Sebab PAS dah bertahun-tahun dikata ini guna tunggangan DAP. Jadi kalau kita nak ambil jalan mudah, kedua-dua dipecah. Tak payah susah-susah. Kita lawan saja kan, tak ada masalah. Sebab kalau dari segi kursi pun PAS dengan DAP tak ada pentingnya. PAS akan lawan di Pantai Timur, DAP di Pantai Barat, kebanyakan kawasan bandar, PAS kawasan luar bandar. Kalau kita nak ambil jalan mudah dari segi politiknya, tak payah bersama dalam Pakatan Rakyat pun tak apa. Tetapi oleh kerana komitmen kita, saya rasa kebanyakan kita lah dalam Pakatan Rakyat, dalam PAS, DAP, PKI, kerjasama dalam 6-7 tahun ini, kita melihat bahawa kesepakatan itu dan misi kita ialah untuk membawa satu pentadbiran bersih dan baik di Malaysia. Berbagai isu sekarang, banyak isu yang melanda, tetapi malangnya dalam seminggu ini semua isu telah dilupakan oleh rakyat Malaysia. Macam di Malaysia sekarang ini hanya ada satu isu saja, isu kudus saja. Isu 1MDB tak ada dah, isu jet peribadi tak ada dah, isu hotel mulia dah lupa dah, isu GST nak naik harga itu semua tak payah dah, tak ada masalah. Kalau tengok surat khabar hari ini hanya isu kudus saja, tak ada isu lain. Jadi kita nak bawa balik fokus rakyat kepada isu sebenarnya kita hadapi. Itu yang sebenarnya kita kata kepada rakan-rakan kita dalam PAS. Kita patut sepakati dan kita perlu fokus kepada dasar bersama kita, isu bersama kita. Dan kita nak katakan, kalau dalam perjuangan dalam Pakatan Rakyat ini, yang perlu kita fokuskan, yang kita perlu titik beratkan lebih kepada asasi syariah, iaitu kepada isu keadilan, isu pentadbiran baik, isu keterusan. Itu yang isu-isu yang patut kita fokuskan. Dan isu banjir di Kelantan, pasca banjir di Kelantan, sampai hari ini minggu lepas saya pergi kurang-kurang, keadaan tak banyak beza daripada 3 bulan lepas. Kerajaan Persekutuan janji banyak, 800 juta nak disalurkan. Tetapi kalau pergi Kelantan tengok pada hari ini, kebanyakan peruntukan itu tak turun lagi. Saya tanya Syahidah Kasim minggu lepas, berapa daripada 800 juta itu telah diturunkan? Tak banyak, saya tak 10% pun tak ada. Dia pula kata kerajaan negeri punya hal. Kalau nak kerajaan Persekutuan bina rumah, kerajaan negeri perlu bagi tanah. Kalau kerajaan negeri tak bagi tanah, tak boleh bina rumah. Kebanyakan mangsa tu dekat kampung Manjur, Malikurai Lama, saya pergi minggu lepas, masih duduk orang kemah. Itu yang kita kata, fokus itu perlu kepada isu-isu yang kita nada pada hari ini, yang kita hadapi pada hari ini. Isu rakyat, isu kebajikan, isu pasca banjir di Kelantan. Saya pergi pasar Kuala-Kuala, peniaga-peniaga masih tak boleh berniaga sebab kebanyakan kemudahan asas di pasar itu masih belum dibagi. Saya tanya kepada ahli majlis saya lepas, mengapa keadaan begitu? Bumbung pasar tak boleh dibagi, dia kata tak ada duit. Majlis sekarang tak ada duit, tak ada pendapatan. Rakyat nak bayar cukai